أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang bukan sekadar mencipta kita, malah menyediakan segala macam prasarana dalam kehidupan hamba-Nya, mentadbir seluruh alam bagi kegunaan hamba, dan akibat daripada semua benda tu pun nanti Allah suruh kita pilih mana yang manfaat, mana yang lebih mudarat dan menyusahkan kita, maka pilihan adalah di tangan kita sendiri. InsyaAllah meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang Saleh, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, Imam An-Nawawi salah seorang daripada ulama hadis terkemuka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang dia tu terutama di Nusantara Melayu. Maka banyak pandangan Imam Nawawi ni cukup kena dengan Nusantara Melayu. Kebanyakan daripada kita baca kitab An-Nawawi, kita tak baca Al-Muzani, Ar-Rifa'i kita tak baca, tapi kita baca kitab Imam An-Nawawi. Baik, hari ini kita masuk di dalam bab baru. Dalam bab baru, setelah panjang juga kita cerita tentang tutup aib mayat, kemudian kita solat, hantar jenazah dan menghadiri pengkebumian, dan hari ini kita masuk dalam bab memperbanyakkan orang yang mensalati jenazah dan menjadikan ianya 3 saf atau lebih. Ya. Baik, pertama solat jenazah yang kita akan sembang pada malam ni. Solat jenazah itu seboleh banyaknya adalah memperbanyakkan jemaah. Okey, memperbanyakkan. Cuma memperbanyakkan jemaah itu tak perlulah sampai macam kat kampung kita kena bayar seorang RM15. Kalau hak jenis nak bayar, halau depa baliklah, tak bayar susah-susah. Kita nak banyak ni siapa? Kawan kita yang dulu kita belanja teh tarik tu pi mana masa kita mati? Jiran kita pi mana? Adik-beradik kita pi mana? Yang tu cukup, dia main. Cukup dah. Yang tu, pertama yang kita nak mengaji, perbanyakkan jamaah dalam solat jenazah. Ya. Dan paling tidak jadikan dia sebanyak berapa saf? 3 saf. Ya, 3 saf. Atau ada sebahagian pandangan kata lebih daripada 3. Ya, lebih daripada 3. Okey, baik. Kita tengok hadis dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata. Siapa Aisyah? Aisyah adalah isteri Nabi SAW yang dikahwini oleh Nabi di nombor 3 selepas kematian isteri pertama Nabi, yakni Khadijah binti Khuwailid. Lepas meninggal saja Khadijah, ketika Nabi menikahi Khadijah, Nabi tak kahwin dengan orang lain, tidak berpoligami. Nabi monogami pada ketika itu. Tapi ketika selepas kewafatan Khadijah, maka kemudian barulah Nabi menikahi Sa'udah. Ya, Sa'udah namanya,
isteri Nabi yang badan dia sedikit berisi dan umur dia tu banyak berbanding orang lain. Semua isteri Nabi, Saudah dia paling tua sekali. Dan tak lama selepas menikahi Saudah, maka Saudah pergi benarkan Nabi menikahi Aisyah. Itu isteri yang nombor 3. Dan Aisyah di antara 12 orang isteri Nabi, dia seorang saja anak dara, yang ni tak pernah kahwin. Dan dia paling muda. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dia menyebut bahawa dia menikah dengan Nabi dikala umur dia 6 tahun. Dan dia tinggal bersama Nabi dikala umur dia 9 tahun. Walaupun ada pengkajian selepas itu dan ini dan sebagainya lah. Ya, ini Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah di antara isteri Nabi yang paling alim dalam ilmu. Dia meriwayatkan 2100 hadis Nabi SAW. Jadi orang perempuan, anak murid putri dekat belakang, termasuk isteri saya ada kat belakang. Orang perempuan, mereka kena jadi macam Aisyah. Dia kata orang perempuan tak payah mengaji lah, tak payah belajar. Tak. Aisyah tu jadi sumber untuk orang lain pergi mengaji dengan dia. Okay, dia meriwayatkan 2100 hadis Nabi SAW. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah bahawa Nabi telah pun bersabda, ya, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada mayat yang disalati oleh sekelompok umat Islam yang jumlahnya mencapai yablughuna mi'atan, 100 orang. Jumlahnya mencapai 100 orang, yakni dan lebih, mencapai 100 orang. Dan semuanya, ya, kulluhum yashfa'una lahu, semua daripada mereka tu buat ikhlas, minta syafaat sungguh-sungguh, minta doa sungguh-sungguh bagi pihak si mati tu. Illa syuffi'u fihi, maka mereka itu, yakni doa mereka untuk mohon syafaat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, kena mengaji betul-betul, ya. Yakni seandainya kita ni mati, kalau kita mati, kita tak tahu lah berapa orang yang solat. Tapi macam mana nak buat bagi orang ramai solat kat jenazah kita? Ketika orang mati, kita berlumba-lumba lah pergi solat jenazah kat orang lain. Esok Allah gantilah balik kat kita. Tapi kalau kita pi ni pakat duk berhabis roti mayat saja, nak buat apa? Kami di Kedah macam tu. Di Kedah ni, ya, pi ramai tak orang pi, ramai lah. Ramai. Tapi apa yang buat? Yang mandi jenazah 3-4 orang suruh. Yang lain karate biskut. Perak karate cicah dengan kopi O. Itu dipanggil biskut mayat. Yang tu ya, habis 1 tin, 2 tin, 3 tin, mayat duduk dalam tu, tak boleh buat apa lagi. Ya, maka kita ni seboleh mungkin war-warkanlah di sekitar kita ni. Seandainya ada orang mati, kita war-war, tambah-tambah kita ada grup WhatsApp sekarang ni, war-warkanlah, ajak ramai orang mai solat, dan yablughuna mi'atan. Ya, kalau boleh dia mencecah sampai 100 orang, paling tidak 100 orang. Maka kulluhum yashfa'una lahu, semua itu orang yang betul-betul minta pada Allah, ya Allah bagilah dia syafaat, ya Allah bagi dia keampunan. Kan doa dalam dalam solat tu apa Nabi pesan macam mana kita baca? Ya, kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah maafkan dia, ya Allah kasihani dia. Jadi doa yang tu, orang yang baca tu betul-betul ikhlas. Ya, betul-betul ikhlas. Maka
illa syuffi'u fihi, melainkan akan dibagi syafaat kepada orang yang mati itu, yakni hasil daripada doa orang yang 100 orang tadi tu. Tu nikmat dia. Maka cuma kenalah faham, kalau kita di dunia pun merapu, sembahyang tak mau, puasa tak mau, langgar perintah Tuhan, esok masa mati letak 3,000 orang tak boleh nak pakai. Sebab yang perlu dipahami adalah kita dulu ada akaun di sisi Allah Ta'ala. Orang lain bolehlah hantar top up masuk sebab dah ada akaun. Contoh, orang nak bank in duit kat kita dalam Maybank, kita Maybank punya akaun pun tak ada, macam mana dia nak salur? Begitu juga ni kita yang mak bapak ni, kalau harapkan anak-anak yang hafal Quran ni, contohlah, kalau kita sendiri pun tak ada akaun, anak-anak nak hantar pakai akaun mana? Itu nak kena faham. Kita dulu, ya, kita mengaji tak hadis yang mengatakan bahawa apabila satu-satu jenazah itu dia meninggal dunia dan yang bawa dia ke tanah perkuburan tu ada 3 benda, 3 hal. Yang pertama, yang ikut dia itu adalah ahli keluarga dia. Yang kedua, yang ikut dia itu harta benda dia. Mungkin jenazah dia dibawa menggunakan welfare dan alfat. Itu kan. Dan yang ketiga, yang ikut dia itu apa dia? Amal ibadahnya. Kata Nabi, 2 perkara akan balik, tak duduk sekali dengan dia dalam kubur. Apa 2 perkara? Ahli keluarga dia, tak ada siapa nak tidur dengan dia duduk dalam kubur. Dan satu lagi, kenderaan dia, harta dia semua balik. Yang tinggal bersama dia hanya amal soleh dia sahaja. Jadi katakanlah kita hantar orang pi 1,000 orang pun keliling kubur dia pi baca Quran, tak ada nak boleh buat apa. Sebab yang dinilai adalah ketika dia hidup, amalan ketika dia hidup itu paling penting, bukan amalan yang dihantar oleh orang lain. Tu kena faham. Ya, jadi kita cuma ada ke tidak bentuk bantuan? Ada. Bentuk bantuan dia adalah dengan cara ada orang yang solat 100 orang, dan 100 orang ni masa dia doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tu dia niat sungguh-sungguh bersih, maka Allah akan terima doa mereka. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. Maksudnya apa di sini? Maksudnya lagi ramai orang yang mendoakan dia, maka banyaklah harapan untuk dia dapat kebaikan. Banyaklah harapan. Macam kita semayang Jumaat lah. Semayang Jumaat dengan semayang seorang ni pada hakikat dia sama ya. Dalam bab khusyuk dia sama ya. Kalau hak jenis tak khusyuk tu hang bubuh pilah apa pun, tak khusyuk lah. Tapi lah Allah Ta'ala bila dia semayang seorang, kita semayang seorang, Allah dia teliti satu lah, dipotong. Dah lah poin dapat satu ya. Semayang seorang, potong sikit, yelah kocik. Mai tang ni semayang dapat 27. Dapat 27 pula tu, ada di antara kita ni khusyuk, bagus, elok, perangai elok, akhlak sempurna apa semua. Dan kemudian katakanlah dipotong daripada 27, potong. Biar pilah potong 26, kok ada satu lah. Jadilah. Jadi macam tu. Maka sebab itu kita faham dari sudut ni, pertama orang yang mati tu dia mesti ada amal dulu, barulah amalan lain boleh hinggap pada dia. Tapi kalau dia sendiri pun tak beramal, maka amalan lain tak ada. Sebab tu bila kita mengaji dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata baca Quran diniatkan kepada si mati, tak sampai. Imam Syafi'i kata. Kenapa tak sampai? Sebab Imam Syafi'i kata Allah Maha Adil. Untung ya orang yang tak baca Quran di dunia, tiba-tiba mati, dia pesan dia dekat anak dia duit banyak 2-3 juta, panggil budak tahfiz baca 3 tahun untuk tiap-tiap hari, 30 juzuk tiap-tiap hari. Untung dia. Dah, Allah bukan macam tu. Dia adil. Dia menilai apa yang kita buat, bukan apa yang orang lain buat, melainkan kita ada
kena kaitan untuk melakukan kebaikan. Perkara pertama yang tu, solat jenazah elok berapa ramai orang? 100 orang. Dan 100 orang ni dia doa bersih-bersih, maka Allah akan bagi syafaat kepada orang yang mati itu. Rawahul Muslim. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Namanya Abdullah bin Sayyidina Abbas. Yakni Abdullah sepupu kepada Nabi, Sayyidina Abbas pak saudara kepada Nabi. Sebab tu bila dia sebut di sini wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa maksud huma? Anak dengan pak Islam. Tapi kalau radhiyallahu anhu, dia Islam, pak dia bukan Islam. Kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab pak dia bukan Islam. Tapi kalau sebut radhiyallahu anhuma, Abdullah atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebab Sayyidina Umar pun Islam, anak dia Abdullah pun Islam. Itu beza dia dalam ilmu hadis. Ya, baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu. Apa maksud sami'tu? Aku dengar. Ra'aitu, aku lihat. Hadis ada macam tu. Aku dengar Nabi bersabda macam tu, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Ni lagi satu. Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku dengar Nabi bersabda. Apa dia? Mana-mana lelaki min rajulin muslimin, mana-mana lelaki Islam yang mensolati jenazah ataupun mana-mana jenazah yang disolatkan oleh, hadis ni kata macam mana? Dia kata fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, 40 orang. Ya, mana-mana jenazah yakni yang meninggal dunia ni disolatkan oleh 40 orang. Dan ada syarat dia, la yusyrikuna billah, dia tak syirik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah memberi syafaat kepada si mati. Ini satu lagi hadis. Hadis riwayat daripada siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim ni siapa dia? Anak murid pada Imam Al-Bukhari yang mempertahankan tok guru dia. Bila mana tok guru dia dituduh macam-macam, dia kata no, aku duduk dengan dia berpuluh tahun, aku tahulah. Dia mempertahankan tok guru dia. Ya, maka Imam Muslim ni meriwayatkan hadis, dan hadis ni ada beberapa perkara. Yang pertama, satu-satu jenazah orang Islam yang meninggal dan disolatkan oleh 40 orang lelaki. Tadi 100. Yang ni 40 orang lelaki, dan syaratnya la yusyrikuna billah, dia tidak syirik kepada Allah. Maka Allah akan menerima syafaat yang mereka doa bagi pihak si mati. Tu. Hak pertama tadi pun kalau 100 orang, Allah akan terima juga. Allah akan bagi. 40 orang pun Allah akan terima juga. Allah akan bagi. Tapi syarat. Apa syarat dia tadi? Yang pertama tadi, syarat dia, solat dia tu sungguh-sungguh doa. Yang kedua ni, syarat dia bukan orang yang buat syirik. 40 orang yang solat tu dia tak syirik kepada Allah. Kalaulah dalam 40 tu salah seorang daripada kita kaki nang butinang, kui buti kui, dok pi jumpa bomo,
duk pergi jumpa tu, duk pergi jumpa ni, duk percaya pada benda karut marut, maka Allah tak terima. Sebab syarat ni dia 40 orang, la yusyrikuna, iaitu orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud syirik di sini adalah syirik akbar. Syirik akbar ni syirik besar. Syirik besar yang sembah pokok, syirik besar yang pakai tangkal di pinggang, dan syirik besar yang percaya kepada benda lain selain daripada Allah. Dia percaya bahawa sesungguhnya berlakunya kematian ini kerana ada burung yang datang melintas. Ada orang kata kalau ada jenazah tu kucing melintas, maka jenazah tu akan bangun jadi pocong. Itu percaya benda bukan-bukan ini, dia jadi syirik. Dan syirik ini dipanggil syirik akbar. Kalau mati dalam syirik ni, kekal dalam neraka jahanam, tak ada tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billahi min dzalik. Okey? Baik. Alhamdulillah ada 190 orang live bersama dengan Facebook kita, insya-Allah. Moga-moga lah kita dapat untung. AJK lah untung. AJK untung, dia buat satu majlis dan dekat yang bersemuka pun ada, yang dalam Facebook pun ada, dengan kata malam ni makan pun ada. Tu kan ya, tu dia rezeki Allah Taala bagi. Kalau tak mau juga main mengaji, tak tahu nak kata. Okey, baik. Syafaat, apa dia itu syafaat? Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, syafaat ini adalah khusus untuk orang mukmin dan bukan untuk orang kafir. Syafaat ni dia, kita dulu kecil-kecil kita mengaji apa itu syafaat. Nabi buka serban dia, Nabi letak masa timbang tu berat sebelah. Kita ada dacing. Bukan Barisan Nasional, bukan. Dacing itu kan. Dia bukan Barisan Nasional. Dacing lah berat sebelah tu kan. Konon-konon timbang-timbang, dosa tu berat, belah kiri berat. Nabi buka serban, pergi letak dekat tempat pahala. Itu karut. Tak ada lah hadis macam tu. Dia tak ada. Syafaat ni adalah doa daripada Nabi SAW. Sebab tu hak tadi tu, syafaat tu apa? Doa daripada orang 100 orang tu. Syafaat tu apa? Doa daripada orang 40 orang yang tak ada syirik itu. Itu nilai dia. Syafaat ni adalah doa. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah mereka ke dalam syurga Allah. Begitu keadaannya. Zul tulis ke tidak Zul? Tak nampak tulis pun. Tulis. Okey. Kena tulis sebab ingatan kita ni tinggal berapa gignya. Kita ingatan tak berapa banyak. Okey. Jadi itu syafaat. Syafaat ni khusus untuk siapa? Orang Muslim atau orang Islam, orang beriman saja. Orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat. Dengan syarat bahawa orang yang memberi dan diberi syafaat itu juga orang Islam. Yang doa tu pun Islam, yang terima pun Islam, maka itu nama dia syafaat. Kalau kita doa tambah-tambah ni, kadang-kadang kita Queen Elizabeth lah baru ni mati. Bukan main lah kan. Ada orang kata cek balik keturunan Rasulullah. Rasa nak buh penumbuk atas kepala. Yang cakap tu bukan orang biasa, ustaz-ustaz. Kan? Satu pula kaji Firaun. Dia main tak tahu, main tak mana nak tahu. Kan ya? Ada macam-macam ni. Ada orang sedih. Orang Islam sedih ambil gambar. Pegang gambar Queen Elizabeth tu dan mengatakan apa? Rest in peace. Harap hukumnya mendoakan sedemikian. Tak boleh. Memang tak boleh. Kita boleh doakan dia ketika dia hidup untuk dapat petunjuk dan hidayah Islam. Boleh. Tapi bila dia mati, dia kata moga-moga dia selamat sejahtera. Bodoh yang tu manusia. Allahu Rabbi. Kan ya? Saya depa tanya dalam apa kuliah, saya kata tak payah duk ambil peduli lah masa tu. Tak payah duk ambil peduli. Ni sibuklah. Yang kata Firaun tu boleh tahan lah. Sebab mereka memang kafir pun. Ni yang kata keturunan Rasulullah ni. Cukup membahayalah. Keturunan Nabi ni Allah Ta'ala pelihara mereka. Dengan keimanan Ahlul Bait ni. Mengarut. Yang kata tu orang Islam. Bukan umur macam mereka ni. Kan? Tapi itulah hakikatnya.
Maka syafaat ni hanya boleh didoa oleh orang Islam dan hanya boleh diterima oleh orang Islam. Itu syarat dia, itu syafaat. Dan syafaat mereka dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa mereka itu menyelamatkan mayat dari siksa kubur ataupun siksa akhirat, atau paling tidak meringankan dia. Tapi nak kata ada hadis yang jelas mengatakan bahawa ada orang yang semayang jenazah 100 orang, maka Allah bebaskan orang tersebut daripada siksa kubur, tak ada direct. Atau contohnya ada orang kata mati hari Jumaat dan sebagainya, itu pun hadis tu khilaf sebenarnya. Ada berbagai khilaf yang berlaku di sana. Cuma kita nak ambil bab yang pertama ni dulu. Bab yang pertama, dua hadis yang pertama kata apa? Orang yang mati bila dia disolatkan oleh 40 orang yang ikhlas berdoa, 100 orang yang ikhlas berdoa untuk dia, maka Allah makbulkan doa mereka itu dan bahagian itu akan diberi kepada si mati. Kalau mereka doa Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia, Allah akan ampunkan dia. Tapi dengan syarat lah. Yang pertama tu 100 orang dan ikhlas. Yang kedua 40 orang, tapi syarat ni apa? Dia tidak syirik. Syirik ni dia macam-macam lah. Terutama kita orang Melayu, termasuklah Jawa dengan Banjar, memang kita suka percaya benda yang bukan-bukan, yang merapu-merapu. Sakit kepala lutut kata jin. Sakit lutut dia kata jin. Jin lutut, mana ada jin lutut? Kadang mengarut. Sakit lutut umur 78, logik kan? Sakit lutut. Saya yang umur 52 pun sakit lutut dah. Tambah umur 78. Nyalahkan jin pun dia fikir apa salah aku. Ya, sungguh. Dia mengarut macam tu manusia ni. Maka tu dia. Jadi macam satu peringatan besar lah yang ada dalam hidup kita. Kalau kita nak yang 40 orang tu, kalau kita nak yang 100 orang tu, perjuangan kita pertama kena ikhlas. Perjuangan kedua kita bebas daripada syirik. Dan perjuangan kita dulu yang ketiga adalah hang dulu kena solat untuk orang lain. Barulah Allah bagi patah balik dengan kita. Ni kalau kita ada dengar, kata bunyi dengar ya. Dalam grup WhatsApp keluar, pihak surau ingin memberitahu tuan-tuan bahawa jemaah kita sekian meninggal dunia pada pukul sekian. Kita dalam grup WhatsApp tu kan, dah lah jawab tak betul. Jawab kita Al-Fatihah. Mana ada agama ajak macam tu? Agama kata, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam grup WhatsApp tu duk jawab Al-Fatihah. Yang heran, ada ustaz dalam grup WhatsApp tu pun tak tegur juga. Ini benda yang mengarut yang duk terjadi. Maka sepatutnya jawablah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanyalah dia duduk tang mana nak pergi ziarah. Dan ziarah paling baik sampai mana kita mengaji, bagi kita orang lelaki, sampai kubur. Pergi rumah dia, bantu apa yang patut, mudahkan pengurusan jenazah, dan sampai di situ kita solatkan dia, dapat pahala satu apa panggil? Satu qirat. Satu qirat sama besar dengan satu bukit Uhud. Kan Nabi kata siapa yang urus jenazah sampai ke rumah dan solat kemudian hantar pergi sampai kubur, dapat pahala berapa? Dua qirat, 2 bukit Uhud. Tu dia punya besar. Tu pun kita tak mahu. Rugi. Sehinggalah kalau kita pergi dekat, paling mudahlah dekat Masjid Nabawi, kita boleh nampak jenazah tu diusung keluar melalui situ kan. Kita boleh nampak berebut-rebut, paling tidak boleh sentuh apa nama tu, kayu pengusung tu pun jadi lah. Boleh sentuh sekejap pun jadilah. Kalau kita tak larat nak usung lama-lama, tu nikmat dia. Ya, kita mengaji panjang lah dulu cerita, tak tahu ingat tak ingat. Kan ya, jenazah ni kalau dia duduk dalam kenderaan atau mana-mana sajalah, maka kereta jenazah itu makruh didahului oleh kereta orang lain. Tak boleh. Kan ya, melainkan orang jalan kaki tak apa. Kalau jenazah tu diusung, orang jalan kaki pun tak boleh duduk depan.
Semua kena duduk di belakang atau duduk di kanan, sisi kanan dan sisi kiri. Melainkan kereta jenazah, driver dia tak tahu tanah perkuburan tang mana. Dia kena ada seorang yang duduk dekat depan sana tu, yang tu tak apa. Itu kita mengaji dalam bab tertib dan adab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini datang daripada wa'an Marsad. Marsad, huruf tha. Bukan Marsad, tapi Marsad. Mim ra tha dal. وعن مرثاد ابن عبد الله اليزاني قال كان مالك ابن حبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقلى الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Baik, Marsad bin Abdullah Al-Yazani. Di hujung ni, kalau dia panggil dekat hujung Al-Makki, Al-Banjari, apa maksud apa di hujung tu? Tempat tinggal atau gelaran dia mai daripada mana? Macam tu. Ya. An-Nawawi, dia lahir di Nawa. Bukan nama dia An-Nawawi. Nama Imam Nawawi siapa? Bila tanya pakai tunduk. Tu Queen Elizabeth dia apa? Ya, Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Ingat Yahya bin Saraf. Okey. Jadi kita Ustaz Amran, kalau dia nak bubuh di hujung boleh. Bubuh nama Ustaz Amran bin Yusuf Al-Qadahi. Kan belajar di Kedah. Wa Kalantani, pergi belajar di Kelantan. Wah beruntungi, duduk di Bukit Beruntung. Semua kat boleh belakang kan, boleh belakang. Cuma kadang-kadang kenapa ada orang lain dia tak mau bubuh macam tu? Dia takut riak. Bubuh nama dekat-dekat tu sudahlah. Cuma bubuh nama sebaiknya sebut nama ayah sekali. Bila orang tanya siapa nama? Nama saya Amran. No way, jangan sebut gitu. Amran Yusuf. Pasal apa? Sebab Nabi kata nama yang akan dipanggil di padang mahsyar nanti oleh Allah Ta'ala adalah namamu berbinkan nama bapakmu. Cuma kita je orang Melayu, dia suruh bubuh nama mamakmu. Kadang baca kenuri arwah dia buh nama bin ma, ya, talqin dia buh bin ma, baca doa penyakit dia buh bin ma, tak tahu mai daripada mana. Tapi hadis kata berbinkan nama bapa. Sebab tu kita tengok orang Arab, dia tak sebut nama dia. Orang Arab kata, "Masmuka?" Siapa nama kamu? Dia jawab apa? Ibnu Umar. Aku anak kepada Sayyidina Umar. Dia tak jawab nama dia Abdullah. Kenapa? Sebab dia besarkan keturunan bapa dia tu. Ni kita dia lain. Maka Marsad bin Abdullah Al-Yazani berkata, ketika Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu hendak mensalati jenazah, ia memandang sedikit jumlah orang yang mensalatinya. Ketika Malik bin Hubairah ni ada jenazah, dia nak solat jenazah, tiba-tiba tengok jenazah tak ramai orang yang solat pada ketika itu. Lalu dia menjadikan mereka itu 3 saf. Masuk dalam bab kedua. Dia menjadikan mereka itu 3 saf. Katakanlah kita cuma ada 10 orang saja. Imam satu, 3, 3, 3. Macam tu. Dan berkata bahawa dia berkata, siapa yang berkata ni? Malik bin Hubairah. Dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang disalati jenazah, dengar dia betul nak? Man salla alaihi 3 sufufin
Siapa-siapa yang solat jenazah itu dengan solat jenazah 3 saf, faqad aujaba, maka wajib baginya syurga. Ya, wajib baginya syurga. Nampak tak kebaikan? Pada hakikatnya bolehlah solat di 2 saf. Solat di berapa saf pun tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala dengan Nabi ni dia cuma nak tengok. Nabi nak tengok hang nak ikut sunnah ke, atau hang ketegak baik tak mau ikut sunnah. Dia macam tu je. Hakikat dia macam tu. Boleh ke tidak kita solat dekat rumah? Boleh tak? Boleh. Pasal apa Nabi suruh main masjid? Sebab nombor 1 Nabi nak tengok kita nak ikut sunnah ke tidak. Boleh ke tidak kita solat maghrib saja, solat sunat ba'diyah tak payah? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Nabi suruh solat sunat ba'diyah? Disebabkan Nabi nak tengok ketaatan kita saja. Boleh ke tidak Allah Ta'ala tak bagi ujian kepada Nabi Adam dengan makan buah larangan dalam syurga? Boleh ke tak? Boleh. Allah tak bagi jadi buah yang Nabi Adam makan tu. Boleh. Tapi kenapa? Sebab nak tengok taat ke tidak Nabi Adam tu ketika itu. Begitu keadaannya. Maka Allah bukan saja-saja buat. Dia nak tengok kita ni ada ketaatan ke tidak. Boleh lah ustaz nak bagi hampa tidur terus. Tidur sampai bangkit sembahyang tahajud sambung. Tidur pula sampai zuhur. Boleh lah ustaz bagi hampa tidur. Boleh. Tapi bodoh terus macam tu. Tu je lah. Ingat tak Imam Syafi'i kata apa dalam hal belajar? Kalau kita tak tahan dengan penat belajar, maka kita akan beban dengan kebodohan. Tu. Kan ya, maka tu belakang. Seorang tu dekat nak syahadah dah. Berapa? 27 juzuk dah. Seorang. Hak lelaki ni tak tahu dia pitang mana. Kona depa. Tak naik. Ke hak perempuan alhamdulillah. Laju. Tapi alhamdulillah lah depa bacalah juga Quran walaupun terpaksa baca tu nak. Duduk dalam kelas terpaksa lah. Tapi kita kalau tak paksa dia tak jadi. Kalau biarkan ni pokok ni kalau pergi tinggal di rumah kan, handphone 24 jam. Macam kita orang tua lah. Bila kita dah ada pilihan sendiri, we can choose our own option. Kan? Kita boleh pilih mana-mana suka. Last kali pilih tu. Benda yang syurga suka, maka jiwa kita tak suka. Benda yang jiwa, apa tu? Saya pergi ceramah di Mentakap minggu lepas. Saya pergi Mentakap, lepas tu pergi Jengkar apa semua, 3-4 tempat. Ada forum. Ada forum dekat sana dan seorang panel penceramah tu kata gitu kan. Dia bagi tahu kepada kita bahawa syurga ni benda yang kita tak suka buat itu menghasilkan syurga. Mayang kita tak suka mayang. Kalau boleh tak payah sembahyang. Kalau boleh jamak daripada subuh sampai isyak sekali. Lepas tu tak payah buat apa dah. Kan baca Quran agak-agak setahun sekali sudah lah. Kalau nak ikutnya, kalau nak ikut. Tapi tak, manusia ni dia kena berebut. Maka dikatakan di sini anjuran untuk menjadikan orang-orang yang salat jenazah 3 saf atau lebih meskipun jumlahnya sedikit. Allah, kita ada 6 orang ya jemaah, tak termasuk dengan tok imam. Maka kita buat 2. Cukup lah. Cukup. Ustaz, adakah ni ada orang tanya lah, adakah bila ramai orang main solat jenazah itu tanda syurga bagi si mati? Saya kata tak. Bab syurga neraka tu bukan tugas kita. Jangan pandai-pandai. Tengok berpuluh-puluh ribu orang. Dalam Facebook kita jumpa macam-macam. Kalau nak tengok berpuluh ribu orang, Ayatollah Khamenei, kepala Syiah paling besar sekali, juta manusia bawa jenazah dia. Pas jenazah dia terbuka aurat, terdedah aurat sampai terbuka habis. Lagi keaiban. Maka tak, sunnah dia adalah kita ikut. Kalau boleh nak 100 orang tapi ikhlas. Kalau boleh nak 40 orang yang tak ada syirik. Gambaran dia apa? Allah akan terima doa mereka. Kalau boleh buat 3 saf. Bukan salah buat 2 saf tu, tapi kalau boleh buat 3 saf. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga
Ya, dijanjikan kalau kita disolatkan jenazah itu dalam keadaan salah satu sufufin, solat ni dalam 3 saf, maka faqad aujaba, wajib baginya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan hadis ini dipanggil sebagai hadis hasan, hadis yang baik. Baik. Siapa nak azan? Pergi azan sekejap dulu. Imran, pergi azan sekejap. Kita azan sekejap. Okey, baik, kita sambung sikit lagi ya. Kita sambung sikit lagi. Yang pertama dalam bab ni kita ulang supaya kita faham.
dalam bab ni, dalam bab solat jenazah, hadis pertama menyebut tentang bagaimana kalau satu-satu jenazah itu disolatkan oleh 100 orang yang ikhlas, maka Allah akan menerima doa daripada satu orang bagi pihak si mati, syafaat. Yang kedua, seandainya satu-satu jenazah itu disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik, tidak syirik, maka Allah menerima juga doa syafaat mereka itu bagi pihak si mati. Yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah ketika kita salat jenazah, disuruh kita buat 3 saf. Kerana Nabi telah menjanjikan man salla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba, iaitu baginya wajib syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam bab wajib syurga, balik kepada akaun peribadi masing-masing. Okey, balik kepada akaun peribadi masing-masing. Nak dia kata 100 orang, dia kata 40 orang, dia kata 3 saf tu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan sebaik mungkin untuk solat jenazah itu biar ramai orang lebih utama. Begitu yang disarankan dalam agama. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Baik. Kita masuk dalam bab baru sikit, bab doa solat jenazah. Doa solat jenazah. Dalam solat jenazah ada 4 kali takbir. Ya, walaupun ada hadis yang kita baca dia akan jadi 5 takbir, 7 takbir, 9 takbir. Ada tak? Ada. Tapi kebanyakan hadis itu 4 takbir. Itu untuk orang awam. Baik. Setelah takbir yang pertama, kita baca surah Al-Fatihah. Niat dalam hati jenazah ni. Jenazah ni dia akan duduk macam ni kat depannya. Dia akan duduk depan macam ni, menghadap ke arah kiblat. Ada kita orang Melayu, dia kata orang perempuan dia mesti kepala mengulu dan lelaki kepala mengiling. Pada hakikatnya tak ada hadis menyuruh macam tu. Asalkan dia menghadap ke arah kiblat. Kepala sini ke, kepala sini ke, tak ada masalah. Tapi yang paling penting dalam solat jenazah, imam tu, kalau jenazah ni perempuan, ni kepala dia, ni kaki dia. Kalau dia perempuan, imam berdiri sama dengan pinggang dia. Itu sunnah. Kalau jenazah ni lelaki, maka imam berdiri sama dengan kepala dia. Itu sunnah. Itu betul. Okey, menghadap ke arah kiblat. Dia dalam hati, niat dalam hati. Untuk apa? Solat jenazah lah. Kemudian angkat takbir. Hang tak payah duk usolli nawaitu sauma ghadin. Tak payah susah-susah. Angkat takbir saja. Allahu Akbar. Baca apa? Al-Fatihah. Surah tak boleh. Baik. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Baca apa? Selawat ke atas Nabi SAW. Dan selawat ke atas Nabi ini yang paling baik macam mana? Macam tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Itu paling baik. Terus panjang itu. Dia mai pula takbir yang ketiga solat jenazah, baca doa. Yang ni satu kaum kita orang bukan mati selalu. Kita pun lupa nak apa. Kan? Imam dia baca sikit, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita kat belakang kata tu imam hak tu yang kami tahu. Kan dia cukuplah jadilah. Tak baca pun tak apa. Bacaan imam itu cukup kepada makmum, tapi baca tu lebih utama. Dia mai takbir yang keempat, Allahu Akbar. Bagi kita dekat Malaysia, kita beramal juga dengan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tapi kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, masuk takbir ketiga tu dia panjang, doa dia banyak. Mai yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia buh belah kanan saja, belah kiri tak ada. Siapa yang perhati nak belajar solat jenazah kena pergi Mekah dengan Madinah. Selepas setiap kali solat fardu dia mesti ada. Begitu keadaannya. Okey, baik. Dikatakan dia sampai bagaimana? Takbir yang pertama tadi, yang 4 takbir, bacalah Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua, bacalah selawat ke atas Nabi.
Dan kemudian jangan melakukan seperti dibaca oleh orang awam, ya, iaitu ada bacaan-bacaan yang tidak tepat. Ya, baca selawat Nabi ini pun satu perangai kita. Selawat Nabi yang paling baik sekali, dia ada dalam hadis yang sahih. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat atas Nabi. Ya Rasulullah, macam mana cara kami nak berselawat kepadamu? Nabi SAW ajak macam itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nak pendek sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak pendek sikit tapi makruh. Allahumma salli ala Muhammad. Itu saja. Dia tak ada selawat tafrijiyah. Dia tak ada selawat Jibril. Dia tak ada selawat Fatih. Ni Fatih itu kan ni. Nama dia Fatih. Selawat Fatih yang dia tak ada selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tak ada dalam hadis Nabi SAW. Maka itu yang susahnya kita, yang mana Nabi ajak kita tak mau pakai. Pada hakikatnya hak kita duk baca dalam tahiyat akhir itulah yang paling baik sekali. Jadi tu takbir ketiga baca selawat. Dan kemudian disebut juga di sini jangan baca selain daripada selawat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian bacalah doa tadi pada takbir yang ketiga. Takbir kedua tu selawat, takbir ketiga bacalah doa seperti mana doa-doa yang diajar warid dari Nabi SAW. Ya, dan kemudian bacalah doa juga pada takbir yang keempat. Kalau doa tu masih ada yang kita asingkan doa ketiga dan juga keempat. Sebaiknya panjangkan doa sedikit, ya, supaya doa-doa itu dan juga doa-doa itu dia main satu kalimah. Doa-doa yang hendak dibaca hendaklah doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW. Clear. Bukan doa-doa yang kita baca tak mau, yang kita reka-reka kita tak mau. Contoh, lepas sembahyang nah, kita baca ni macam-macam doa, angkatlah pulun punya panjang baca. Bila kita cek balik, tak ada kaitan dengan hadis Nabi. Dia reka main satu kajang daripada Seremban pi kajang pi Bangi punya panjang. Tapi tak ada. Sedangkan doa yang paling banyak yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hidup dia, doa apa yang pertama Nabi baca? Apa dia? Doa yang paling banyak sekali. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi paling banyak dalam hidup dia. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguh dan kekalkan hati aku atas agama dan ketaatan padamu. Doa yang kedua yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma Nabi ni bila dia rasa hari tu dia nak pulun lagi, dia ulang bacaan tu sebanyak 3 kali. Kita kalau Tok Imam tiba-tiba angkat baca Rabbana atina fid dunya hasanah, cerai Tok Imam ni. Tak power. Ini tak balik Yaman. Kalau balik Yaman panjang sikit. Itu kita punya perangai. Dah. Doa ni walaupun pendek, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak perlu panjang-panjang. Saya suka petik doa Nabi dan ubah dalam bahasa Melayu supaya kita faham. Jadi ini kita kena faham dulu bahawa ada di antara hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hadis yang pertama saja untuk
untuk yang hari ini punya. Hadis ini daripada an Abi Abdurrahman Auf ibni Malik radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. Rawahul Muslim. Hadis daripada Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang masalah jenazah, sehingga aku dapat menghafal doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Sahabat Nabi ni, dia berkata terang-terang, apa yang Nabi bagi tahu kepada kami, hak tu kami bagi tahu kepada hampa tanpa tambah tokok sikit pun. Dan apa yang sembunyinya Nabi pada kami, confirm kami tak bagi tahu ke hampa. Kami tak pandai nak reka-reka selain apa yang Nabi bagi tahu pada kami. Tu dia kita kena belajar macam tu. Yang ni kita ada. Kan ya, hak Nabi tak suruh ni merapu-rapu kita pulun. Hak Nabi suruh sikit pun kita tak mampu nak mula buat. Itu rugi. Baik. Dalam doa ini Nabi SAW dia berdoa dengan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madqalahu. Kemudian waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'izhu min adzabil qabri wa fitnah wa min adzabin nar. Doa dia tu maksud dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah maafkan dia dan ampunilah kesalahannya ataupun maafkan dia. Muliakan kematian dia. Tu nampak doa Nabi. Muliakan kematian dia. Mulia di sisi manusia ke? Tak. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lapangkanlah kuburnya. Kubur itu tak jadi lapang pun. Dari sudut mata kita tu kita duk nampak saiz tu lah. Saiz dia 3 kaki setengah lebar. Ya, dalam dia 6 kaki, lebih kurang macam tu saja. Tapi bila doa lapang tu, Allah jadikan alam barzah dia tu sejauh mata memandang. Tak nampak di hujung tu punya besar. Itu dunia kita yang kedua, yang ketiga. Selepas dunia dalam perut mak, alam rahim, pindah pergi kepada alam dunia, dan perpindahan ketiga itu alam sementara yang dipanggil sebagai alam kubur. Cucilah dosa-dosanya. Bukan hanya Allah kata ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, kasihanilah dia. Allah suruh kita doa, muliakan kematiannya, lapangkan kuburnya. Cucilah dosa dia dengan air, dengan salju dan embun. Bersihkan dari segala kesalahan, sebagaimana engkau ya Allah membersihkan pakaian yang putih dari segala kekotoran. Gantikan baginya rumah yang lebih baik, gantikan baginya keluarga yang lebih baik, gantikan baginya isteri yang lebih baik, ya, yakni masukkanlah dia ke dalam syurga. Hindarkan dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Sampai-sampai kata Abdurrahman Auf bin Malik, sampai-sampai aku melamun, ya macam aku pula jadi mayat pada waktu tu. Duk faham yang Nabi doa tu, Nabi duk ulang bagi tahu tu, sampai aku pula diam tu,
Kerah aku tu macam aku pula mayat masa tu. Bila sampai dalam bab gantilah keluarga aku dengan keluarga lebih baik, isteri saya pernah tanya. Kami baru balik ziarah arwah isteri saya. Balik atas kubur kita baca doa tu. Dalam kereta dia tanya, apa maksud gantikanlah baginya keluarga yang lebih baik, isteri atau pasangan yang lebih baik dan rumah yang lebih baik? Apa maksud? Adakah dia tak jumpa dengan keluarga dia lagi, atau dia tak jumpa dah dengan pasangan dia? Tu dia. Isteri cerdik, dia akan tanya soalan yang cerdik. Dia pun takut esok dia tak boleh jumpa kita. Betul kan? Doa ni doa ni clear bunyi dia. Wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi. Gantikan pasangan yang lebih baik untuk dia. Maka bini kita, awak jadi macam ni. Maka hukum dia, apabila kita baca dalam tafsir, rupa-rupanya Allah Ta'ala kata dia akan bagi rumah yang lebih baik daripada apa yang ada di dunia ni. Rumah tu, rumah hak mana hang nak di dunia tu, Allah bagi nanti. Allah bagi ahli keluarga yang ada ni jadi baik, dan mereka ni jadi baik lebih daripada baik ada di dunia ni. Besok Allah himpunkan dalam syurga. Allah bagi jadi isteri kita yang di dunia ni baik dah, di akhirat esok dia bagi lagi jadi baik, dan sehinggalah dia duduk bersama kita di akhirat. Itu maksudnya. Okey, bab bab kita panggil apa, bidadari tu lain ceritalah. Tapi bab isteri kita tu memang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu doa yang Nabi ajar pada kita, doa yang sahih yang dibaca dalam solat jenazah, maupun doa yang semua orang boleh baca di luar solat jenazah. Bagi kita orang Melayu yang suka buat majlis tahlil, ya, cuma jangan tahlil pertama, kedua, ketiga tu jangan buat. Kan, itu jangan buat. Sebab tak ada adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat. Sebab khilaf, ada kata bid'ah, benda macam tu. So kita tak maulah kata berat-berat sangat, tapi hak kenuri pertama, kenuri kedua, kenuri ketiga, kenuri 40, kenuri 100. Hak ni jangan buat. Pasal apa? Tak ada petunjuk daripada Nabi. Tapi kalau hang tiba-tiba rasa, malam ni ada ceramah, ramai orang mai kita buat kenuri sikit untuk arwah ayah, masak-masak, kita bagi doa kita baca doa sikit, arwah dapat pahala. Hak tu tak apa. Bila ada duit sikit kita buat. Dan jangan ikut 1 2 3 10 40. Hak tu tak ada dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni orang Melayu duk keras juga. Depa tak mau tukar. Depa tak mau ikut sunnah Nabi. Ya, ini yang ruginya bila kita tahu dan kita mengaji tapi kita gagal untuk mentaati petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah lebih kurang kita dapat share di sini. Dalam ni pun lebih kurang ada 300 orang juga live malam ni. Moga-moga Allah beri kebaikan pada kita, dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang masih dalam bab solat, doa solat jenazah yang seterusnya. Baik, 1-2 soalan sebelum kita tutup. Sila. Sekarang ni orang meninggal. Aha. Dan setengah orang balik dan tinggal buat kuning 3 malam. Aha. Okey, baik. Dia nombor 1 sekali, katalah waris tu bagi tahu dengan pihak surau. Ya, pihak surau. Waris kata macam ni, kami buat kenduri 3 malam, jemput pihak tuan-tuan mai. Jawaban yang pertama, pi. Jawaban yang pertama, pi. Kerana apa? Kerana ni apa yang kita buat ni. Dan ini bukan petunjuk daripada Nabi. Kalau nak buat, anak-anak sendiri doakan si mati. Anak-anak buat wakaf harta kekal bagi pihak si mati. Hak tu dapat pahala dah. Pi ziarah kawan-kawan si mati. Hak tu dah tentu. Buat kenduri ni tak ada dalam hadis. Okey, bagi tahu. Tapi lepas tu doa tak? Doa apa? Begitu. Moga-moga dakwah tu kita berjalan. Ada sebahagian pendapat kata tak boleh pergi. Sebab kenduri tu ada sebahagian pendapat mengatakan ianya bid'ah. Tapi saya tak. Saya kata kita ni masih boleh bagi ruang supaya mereka faham satu ketika nantilah. Cuma
Pihak surau kena dakwah, kena bagi tahu hadis yang asal, bagi tahu hukum dia sebenarnya tak ada dalam agama. Yang tu kena bagi tahu. Tapi depa ajak makan minta pi bungkus buat balik sikit pun tak apa. Tu tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Okey, kalau tak ada. Tadi. Okey. Hukum dia adalah apabila kita salah pada orang yang beriman. Sifat dia adalah apabila dia bersalah, dia segera minta maaf. Ya, dan kalau orang salah dengan dia segera beri maaf. Itu orang beriman. Yang salah tu dia punya tugas dia pergi minta maaf. Yang rasa dia betul tu, yang rasa dia betul sangat tu, dia wajib beri maaf kalau dia mengaku orang beriman. Dia jangan sombong. Dia mungkin kamu ada salah pada orang tu. Orang tu kata, I don't care, saya takkan maafkan dia. Orang yang kata saya takkan maaf tu, hang jangan lupa, hang juga pernah buat salah pada orang lain. Mungkin tak pernah buat salah kat dia, tapi salah kepada orang lain. Jangan jadi bongkak dan takabur. Quran kata aba wastakbar. Apa dia? Takaburnya manusia perangai macam jin setan. Jadi kalau nama kita manusia, jangan tukar nama kita jin dengan setan. Siapa yang tak maaf? Zul. Nama elok-elok tapi jadi tukar jin dengan setan pula. Ya, kita Allah Taala lagi beri keampunan pada kita. Kita selalu salah, Allah bagi panjang umur. Makan ni siang malam, bukan makan lagi lah, menterdarah dah siang malam pagi petang. Nikmat punya banyak. Tapi sayang, jangan jadi sombong. Kesombongan yang penyakit yang paling awal, dosa paling awal yang Allah buang, Azazil, iblis daripada syurga. Apa sebab dia? Sombong. Pandai jawab pandai, perangai yang tak elok. Okey, wallahu a'lam. Insya-Allah moga-moga Allah bagi kebaikan kepada kita berpanjangan, insya-Allah. Macam biasalah saya war-warkan siapa-siapa yang nak bagi sumbangan kepada pusat tahfiz kami belanja 20,000 sebulan untuk makan anak-anak lelaki, putera dan puteri. Tambah kami ada tukang masak lah ni, kami ada freezer, kami apa semua cukup lah. Ada di antara sahabat handai kita, dia pergi hantar ayam, dia pergi hantar itu, hantar ini. Moga-moga kalau boleh bantu dari sudut tu pun banyak boleh meringankan bebanan. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.